Bila terjejas kesihatan, macam saya sebut tadi, universiti pun tak boleh nak terima kita. Company, tempat kita bekerja pun tak boleh simpan kita lama-lama. Sama juga dengan pesanan ibu saya. Kan? Ibu saya pesan pada anak-anak. Saya kata nenek selalu pesan dekat ayah. Kan? Makan kena jaga. Time breakfast jangan skip. Tak ada selera pun makan juga. Masa tu duduk dekat asrama, hostel. Kan? Bila bunyi loceng je, makan, pergi makan. Tak ada selera, makan setakat mana yang boleh. Supaya tubuh kita ada disiplin. Kan? Dah terbiasa dengan disiplin. Pagi makan, kan? Tengah hari ada lunch, ada supper, ada minum petang, ada dinner dan sebagainya. Akhirnya tubuh kita kuat. Tapi bila kita sentiasa skip makan tidak ada disiplin, ikut dan. Lepas tu pemilihan makanan pun tak ada benda lain. Nak Maggi, apa hak Korea tu? Saya tak reti lah. Ramen. Ramen. Saya selalu confuse. Ramen ke Ramesh? Ramesh nama orang kan? Ramen, betul. Ramen. Cukup suka ni budak-budak sekarang ni. Ramen apa semua. Tidaklah salah. Benda tu halal. Tapi kita kena tahu proses food. Kalau kita membiasakan diri kita dengan proses food, dia tidak bagus untuk kesihatan. Burger dan sebagainya, hot dog dan lain-lain, bukan tak boleh makan, tetapi kena kontrol. Kan? Jangan dibiasakan. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian. Kenapa agama kita ni dia ada peraturan-peraturan dia. Jadi bila saya dengar macam tu, saya percaya. Apa yang ibu saya cakap, apa yang ayah saya cakap. Saya percaya. Bila saya percaya, saya amal tak? Saya amal. Saya, tuan-tuan boleh check dengan isteri saya. Kalau siapa ada nombor telefon isteri saya, boleh tanya. Bab makan, disiplin. Saya very disiplin dalam bab makan. Kan? Breakfast tak tinggal, lunch tu sekitar pukul 12, 1, 2 tu. Kan? Minum petang mesti ada, makan malam dan sebagainya. Lepas tu bila dah tengah malam, tak ada dah. Nak sibuk, nak cari, buka periuk lagi, jadi tikus ke bun kotang ke apa semua, tak ada apa, tak ada. Boleh tanya dengan isteri saya. Saya tak ada bangun tengah malam, pukul 12, pukul 1 pergi cari makanan dekat dapur. Tak ada. Disiplin daripada awal. Kan? Dan Alhamdulillah, kesihatan tu masih lagi Allah Ta'ala bagi baik kan, kepada saya pada hari ini. Itu yang kita kata, bila kita percaya, kita amal. Kan? Tidur malam, sama. Pukul 12 tu dia punya sempadan. Kan? Pukul 12 tu dia punya sempadan. Saya tak pernah lagi tak tidur malam tengok movie. Kan? Sampai pukul 3 pagi, 4 pagi tak ada. Kan? Ataupun chatting dengan kawan-kawan, apa semua. 3 pagi, 4 pagi tak ada. Saya pernah kawan ajak bersembang tuan-tuan. Sampai pukul 1 pagi, saya tak larat dah. Memang tak boleh. Sebab kita dah disiplinkan tubuh kita. Dia punya tempat kita stop tu, sempadan tu pukul 12. Jadi pukul 11 lebih dah mula gosok gigi, bersiap nak tidur dan sebagainya. Jadi ini dengan sebab kita percaya. Bila kita percaya kepada nasihat tadi, kita amal. Maka Quran dia jadi ujian kepada kita. Bila kita percaya kepada Quran, kita akan amal. Orang yang tidak amal dengan Quran sebab dia tak percaya. Sama dengan hadis, dengan sunnah Nabi SAW. Siapa yang percaya kepada sunnah, dia akan amalkan apa yang Nabi ajarkan. Yang dia tak amal sebab apa? Sebab dia tidak percaya kepada sunnah. Sunnah kata apa? Kan? Sunnah kata, bila kita nak balik, kita jangan balik dalam keadaan terkejut. Sampai pasangan kita terkejut. Katalah kita orang lelaki, kita ada outstation. Kita ada meeting dekat luar. Lepas tu balik, lewat. Kita jangan balik dalam keadaan yang mengejutkan isteri. Patutnya balik esok, malam ni balik dah. Kan? Tiba-tiba bunyi pintu. Kan bunyi pintu, bunyi orang buka lampu. Isteri kita tak tahu, isteri kita dalam kepala dia, dia kata suami dia akan balik esok atau lusa. Tiba-tiba kita balik mengejut. Itu bukan sunnah. Sunnahnya ialah kita tidak boleh balik dalam keadaan mengejutkan ahli keluarga. Jadi ini antara benda yang kita kena amal. Kalau kita benar-benar meyakini ataupun percaya kepada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka para ulama dia bagi contoh
kepada kita berkenaan dengan perkara-perkara seperti ini. Contohnya, orang yang dalam hati dia condong kepada kesesatan. Maka orang yang condong kepada kesesatan, dia akan ambil ayat mutasyabihat untuk pusing makna yang benar. Dia tak berminat nak cari kebenaran. Tapi dia lebih suka ikut hawa nafsu dia. Dan dia membuatkan manusia ragu-ragu dengan berita yang dibawakan oleh Quran. Dan mengingkari hukum-hukum Al-Quran. Dan kata Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Iaitu adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Ada tak orang yang hati dia suka, dia condong kepada kesesatan? Ada. Manusia ni macam-macam. Ada manusia hati dia baik. Kan? Dia tak sampai hati nak buat jahat dekat orang. Orang yang hati baik ni bukan setakat dengan orang dia tak sanggup nak buat jahat. Dengan binatang pun dia tak sanggup. Dengan tumbuh-tumbuhan pun dia tak sanggup. Tapi orang, kalau hati dia jahat, bukan setakat dengan pokok, bukan setakat dengan binatang, dengan manusia pun dia sanggup buat. Tuan-tuan boleh bayang. Ini cerita dulu-dululah. Cerita dulu-dulu. Mak saya, dia duduk cerita, zaman dia masih lagi gadis. Zaman dia sebelum dia kahwin dengan ayah saya. Ini cerita mungkin tahun 60-an kot. Masa anak saya, ibu saya masih lagi, orang kata, anak gadis. Duduk kampung zaman dulu. Kita nak pergi ke toilet. Toilet zaman dulu bukan toilet macam zaman kita. Toilet zaman dulu jenis papan, jenis buluh yang disusun kan. Jadi antara celah-celah papan kayu tu ada celah. Boleh nampak dekat bawah. Ataupun siapa yang ada proper punya toilet, dia ada dinding, lepas ada lubang untuk air tu turun. Dia kata dulu, dia kata, mak, kalau nak pergi kencing, kena hati-hati. Takut dekat lubang tu ada mata orang. Dekat lubang tu takut ada mata orang. Saya nak tanya tuan-tuan. Orang yang hati dia baik, dia nak tak pergi mengendap? Mengendap ni, satu kerja lah pula. Nak pergi mengendap. Kawan saya, sekarang dia jadi Tok Qadi dah. Sekarang dia jadi baik. Zaman nakal-nakal dulu, dia duduk cerita. Kawan dia seorang ni pendek. Nak pergi mengendap rumah orang. Yang lubang tempat nak mengendap tu tinggi. Usaha ni, bawa tin biskut. Tahu tin biskut? Yang 4 segi tu, 4 tinggi tu. Kan? Bawa tin biskut nak buat tangga. Sebab nak pergi intai rumah orang. Kalau kita hati baik, dahlah satu kerja nak kena bawa tin biskut. Lepas tu nak kena lalu kot celah-celah semak lah, lalang apa semua. Lepas tu malam tahu sajalah macam-macam benda boleh jadi. Saya pun heran. Saya tanya dekat kawan saya tadi. Apa yang seronok pergi mengintai orang ni? Dia kata, hang tak buat, hang tak tahu. Saya kata, apa dia yang aku tak tahu? Kan? Kalau saya lah, baik duduk rumah. Betul tak? Makan nasi, makan biskut, makan kuih, apa duduk kat rumah lagi syok. Ni dah tengah malam, usaha. Kadang-kadang dia kata tak nampak pun. Tapi dia kata, dia ada keseronokan. Dia kata seronok apa? Hang tahu tak? Thrill tu, thrill. Dia punya thrill tu, adventure dia tu, hak susah tu. Dia kata lagi syok bila kena hambat. Hak tu lagi syok. Kena hambat tu syok. Lari, lintang pokang apa semua. Bila dah lari selamat, apakah duk gelak seronok. Saya kata aku tak boleh nak digest. Aku tak boleh hadam lah. Macam mana hampa boleh seronok dengan benda lagu tu. Ni orang hak suka benda-benda lagu tu. Betul tak?
Kalau kita tak suka. Kita orang yang hati baik. Dan saya percaya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Sama macam saya. Apakah faedah pergi buat benda lagu tu? Satu. Yang kedua. Minta maaflah saya bagi contoh yang agak ekstrim. Mula-mula saya sampai di England. Bila saya sambung PhD. Mula-mula sampai di England. Tahun 2009. Sampai-sampai ni tuan-tuan. Ialah. Kita baru sampai. Nak kena beli alat rumah. Beli TV hak murah. Apa semua. Jadi buka TV malam tu. Dia di England ni. Kalau selepas pukul 10 malam. Nanti dia ada channel. Yang akan ada iklan. Benda-benda pasal ni lah. Kita kata seks punya ni. Kan? Contohnya dia akan keluar nombor telefon untuk kita telefon dia dan sebagainya. Dan dia akan keluarlah gambar perempuan yang duk baring pakai seksi apa semua. Jadi bila saya buka TV tu selepas pukul 10 saya nampak iklan tu. Tuan-tuan tahu apa perasaan saya? Saya nombor satu. Bila saya tengok perempuan yang dia cakap macam orang kata apa? Cakap apa? Bahasa orang Penang saya tak tahulah bahasa apa. Kalau saya kata macam lembek, macam nak menggoda, macam tu lah, faham kan maksud saya kan? Saya tengok perempuan lagu tu saya geli. Tak ada selera saya nak tengok. Tak ada selera nak telefon. Hello. Tak ada selera tuan-tuan. Selera saya kalau tengok perempuan baik-baik. Kan? Pakai tudung, cakap elok-elok. Tu saya suka. Pecah rahsia pula. Tapi saya percaya tuan-tuan juga sama macam saya. Betul tak? Orang perempuan juga sama. Kita tengok orang lelaki baik-baik. Bahawa kita ada selera. Kita nak jadikan dia sebagai suami. Kalau tengok hak jahat ni, kita selera ke? Ada tatu penuh. Kan? Minum arak, mabuk. Cakap maki hamun orang. Nak tanya orang perempuan. Inilah calon suamiku. Yang akan menungguku dalam pintu syurga. Pintu syurga apa? Tatu penuh apa semua. Duduk isak dadah. Tak. Bagi orang yang waras. Bila dia tengok orang baik-baik sahaja yang dia teringin. Untuk jadikan itu sebagai pasangan. Betul tak? Yang kita nak berkawan. Macam kawan pun sama. Kita bersahabat. Kita suka cari orang yang baik-baik. Yang kedua. Bila saya tengok perempuan macam tu. Dalam iklan seperti itu. Datang dalam hati saya rasa simpati. Kesian. Sebab dia tidak ada pekerjaan yang lebih baik untuk dia. Kan? Dia terpaksa tunjuk badan dia yang tak lawa pun. Kan? Duduk bergolek atas katil. Duduk apa semua. Kita tengok wah geli. Tapi benda ni saya percaya tuan-tuan sekalian. Berdasarkan nas yang ada. Benda ni, kalau orang tu hati dia baik, seorang lelaki yang baik, dia takkan suka kepada pelacur. Dia takkan suka kepada prostitut. Malah dia akan geli geleman, dia akan rasa jijik. Tetapi, kenapa industri pelacuran tetap ada? Walaupun kita kata benda tu geli geleman, benda tu jijik, kotor. Kenapa industri tu ada? Kerana ada pasaran. Kerana ada demand. Kerana ada customer. Kan? Ada pelanggan. Maknanya ada orang yang suka kepada pelacur. Ada orang suka kepada benda yang kita anggap sebagai jijik. Maka itu yang membezakan hati manusia. Hati yang bersih. Hati yang baik dengan hati yang kotor dan hati yang jahat. Itu yang membezakan. Yang menentukan manusia. Dia baik atau dia jahat. Dia taat kepada Allah atau dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalam huraian ini, kita lihat beberapa contoh lain bagaimana yang disebut, iaitu berkenaan dengan qat'i dan zanni. Apa dia beza qat'i dengan zanni? Zanni ataupun zanni dalalah, dia kata, iaitu keterbalikan daripada ayat-ayat yang mu'tamad, yang definitif. Maknanya dia terbuka kepada pelbagai makna. Dia terbuka pelbagai pentafsiran.
Dia terbuka kepada pelbagai ijtihad. Dia tidak macam ayat yang qat'i. Contoh yang diberikan oleh para ulama ialah contohnya seperti ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan kedua-duanya. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, sebagai balasan. Apa kita kata, jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, sebagai preventive punishment, kan, hukuman pencegahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni, kan, ayat was-sariqu was-sariqatu ini, ayat ni dia ada tempat yang belum jelas, kan, yang tidak jelas. Bila Allah Taala kata potong tangan, apakah maksud dia potong sungguh tangan ni, ataupun dia membawa maksud dengan makna metafor yang menunjukkan bahawa kita potong kekuasaan dia, kemampuan dia untuk mencuri. Jadi nak faham potong tangan tadi, dia perlukan kepada dalil-dalil hak lain, sama ada dalam Quran sendiri ataupun dalam sunnah ataupun hadis-hadis Nabi. Satu. Yang kedua, nak potong dekat mana? Faqta'u aydiyahuma. Allah Taala kata potong tangan. Allah Taala tak kata potong tangan tu jari ke, pergelangan tangan ke, siku ke, dekat mana, Allah Taala tak sebut. Maka dengan sebab itu, ayat ini dianggap sebagai ayat zanni yang memerlukan kepada pentafsiran, kan? Yang mana kita nak kena tahu lebih detail, dia kena cari dalil yang lain. Ayat yang qat'i, apa dia? Ayat yang qat'i, yang mu'tamad, yang putus. Contohnya seperti la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Dan ada dalil daripada ayat Quran dan hadis Nabi berkenaan dengan zina. Jadi zina ni ulama sepakat, ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama, zina ni hukum dia haram. Zina hukum dia haram. Tidak ada khilaf. Tuan-tuan mengaji pernah jumpa khilaf ni, ada berbeza pendapat ulama, ada ulama kata zina ni boleh, ada? Tak ada. Tak ada. Zina itu qat'i, maknanya semua orang tahu dia haram. Kita tak perlu kepada pentafsiran dah, kita faham dah. Zina haram. Baik. Ayat aqimus salah, kan, dirikan sembahyang. Kita semua sepakat bahawa sembahyang tu wajib. Tapi kita berbeza pendapat tentang cara sembahyang dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Secara detail ada perbezaan pendapat. Contoh, tapi benda ni dia tidaklah berkaitan dengan wajib. Bila kita sembahyang, rokok sama ke lain? Sama. Kita dekat Bosch, kita rokok dengan kita pergi Masjidil Haram daripada pelbagai negara, cara rokok semua sama. Sujud sama. Tak ada sujud yang berbeza. Kalau beza pun benda yang kecil-kecil, benda yang furuk, yang cabang. Apa dia? Cara bersedekah. Bersedekah ada beza. Ada orang kita tengok dia terima hadis berkenaan dengan bersedekah pada dada, kan, dia letak atas dada. Ada yang ikut mazhab Syafi'i, antara dada dengan pusat, tengah-tengah, kan. Di pusat pun tidak, di dada pun tidak, dia tengah-tengah antara dada dengan pusat. Dan setengah itu pusat, kan. Tapi tak ada sampai bawah pusat kan. Kan. Dan tak ada pula atas dada dekat leher ni. Saya pernah tengok satu masjid, orang tu semayang dekat leher dia ni. Kan. Yang tu saya tak tahulah dalil mana yang dia pegang. Tapi paling tinggi pun dada, kan. Mana dada, kita letak dekat dada. Itu paling tinggi. Jadi itu benda khilaf dalam perkara furuk yang dia tidak memberi kesan besar kepada amalan kita. Jadi kita kena beza benda-benda yang seperti itu.
Jadi itu antara contoh-contoh yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan qat'i dan zanni. Seterusnya, kefahaman ilmu fiqh seperti ini adalah sangat mustahak, terlebih lagi kepada mereka yang hendak memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang yang salah di dalam memahami maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka banyak membincangkan perkara yang lebih mendalam dan terperinci dibandingkan dengan Al-Quran. Ada orang dia bincang benda yang terlalu detail yang tak ada kaitan pun dengan Quran. Contoh, dia tanya, kenapa nama Allah tu Alif Lam Lam Ha? Alif tu makna dia apa? Lam tu makna dia apa? Ha tu makna dia apa? Yang ni perlu tak kita bincang? Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab Alif Lam Lam Ha, Quran tak cerita pun kepada kita apa makna alif, apa makna lam. Hadis Nabi pun tak ada hadis Nabi yang sahih, yang autentik, yang mengajar kepada kita pentingnya belajar alif tu apa, lam tu apa. Tak ada. Jadi kenapa kita nak buang masa untuk benda yang tidak penting? Masa kita sangat terhad, yang patut kita peruntukkan, allocate kepada benda yang betul-betul penting. Saya pernah cerita kot kepada tuan-tuan di sini. Saya pergi satu kuliah di belah Kedah. Habis-habis kuliah ada orang tanya saya, Ustaz, Allah boleh tak dia cipta satu batu yang berat yang dia sendiri tak boleh angkat? Ni apa faedah bincang benda tu? Ada faedah tak? Tak ada faedah. Daripada bincang benda tu, baiklah kita pergi vacuum rumah kita. Daripada duduk bincang, Allah boleh tak cipta satu batu yang dia sendiri nak angkat? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala Maha Berkuasa, dia mesti boleh cipta semua benda. Tapi dia boleh tak cipta batu yang berat yang dia sendiri tak boleh angkat? Ini saya kata. Kan? Benda yang tidak ada faedah. Baiklah kita pergi ajar anak kita baca Quran. Baik kita pergi buat apa-apa, pergi bersih toilet apa semua, daripada duduk bincang benda yang macam tu. Jadi kita kena tahu apa yang perlu, apa yang penting dalam hidup kita. Selain itu, di dalam As-Sunnah ada hujjah yang merupakan sumber dan asal hukum, dan ada juga yang tidak menjadi sumber hukum syarak. Hadis Nabi ni ada benda yang boleh jadi hukum dan ada benda yang tak boleh jadi hukum. Contohnya apa? Contohnya ialah hadis yang menceritakan tentang kisah mengahwinkan pokok kurma. Ingat kisah tu? Masa Nabi mula sampai di Madinah, Nabi tengok sahabat di Madinah ni dia kahwinkan pokok kurma. Dia kahwinkan pokok kurma. Pasal apa? Sebab bila kahwinkan pokok kurma, dia buah tu banyak. Kan? Dia macam orang lah, macam orang. Kita nak kahwin ni kena plan. Betul tak? Kena plan. Kena ada strategi. Ke tuan-tuan main kahwinnya? Asal jumpa tengah jalan, jadi ya. Kan? Naik bas, jumpa lawa dia ni. Kan? Bagi nombor telefon, jom kahwin. Tak ada. Orang tak kahwin lagu tu. Kita ada strategi. Apa strategi kita? Kena kenal dua orang ni siapa? Family dia macam mana? Sesuai ke tidak dengan aku? Kan? Dia sendiri tu, lelaki tu, perempuan tu, sesuai tak dengan kita? Kita kena check dulu. Mana boleh asal jumpa, jalan. Tak boleh. Kan? Nak lagi cantik, tengok akhlak dia, agama dia macam mana, ibadat dia macam mana. Tapi biasalah masa bercinta ni banyak berlakon. Masa bercinta. Orang perempuan lah terutama bila makan sikit. Tu masa bercinta. Tak boleh lah. Okay. Dia punya berlakon tu. Makan sikit tu dia. Okay. Lepas kahwin, tu dia. Lepas kahwin. Kan? Baru nampak benda yang sebenarnya lepas kahwin. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun sama kan.
Masa bercinta tu dia, sebelum pergi dating tu mandi dulu. Mandi dulu, rambut biar basah. Tu dia sikat rambut, bubuh minyaknya apa semua. Tu masa dating. Semua tu indah belaka. Kan? Ada tak masa kita duduk bercinta, main duduk lepas angin ikut suka? Ada? Part, kan? Ada? Tak ada. Kita tak kentut ikut suka. Jaga tu. Setengah orang masa bercinta tak pernah dengar pun kentut pasangan dia. Bila kahwin, minta maaf saya nak sebut, bila kahwin, ada pasangan datang cerita kat saya, suami dia saja-saja pergi lepas depan muka dia. Bila dah kahwin. Itu contoh. Kan? Bukan tak boleh bergurau. Boleh bergurau tapi kena hak pasangan kita sukalah. Kalau pasangan kita enjoy, apa buat pi ya, saling balas membalas antara satu sama lain, itu saya tak ambil tahu. Itu rahsia rumah tangga masing-masing, itu pandai-pandai. Tapi apa yang saya nak sebut ialah berkenaan dengan ada benda yang mana bab kahwin ni, kahwin pokok kurma ni, dia tidak menjadi dalil syarak. Sebab apa? Sebab Nabi larang sahabat jangan kahwinkan pokok kurma. Lalu sahabat pun ikut. Sedangkan asalnya orang Madinah memang ilmu pertanian dia kahwinkan pokok kurma supaya buah tu banyak, buah tu lebat. Tapi bila dia ikut pandangan Nabi, tak adalah buah. Kan dia tidak buah macam sebagaimana yang bila kita kahwinkan pokok kurma. Jadi sahabat mengadu kepada Nabi. Maka Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Ataupun antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi hadis itu para ulama kata menunjukkan kepada kita bukan semua hadis kita boleh anggap, boleh terima sebagai hukum. Ada kemungkinan hadis-hadis tertentu dia tidak ada nilai hukum kepada kita. Jadi kita kena belajar dengan kaedah yang betul, dengan disiplin yang betul. Maka dengan sebab itu dalam perkara keduniaan tidak semestinya kita ikut Nabi dalam perkara keduniaan yang tidak ada nilai hukum, yang tidak ada nilai agama. Macam tadilah, macam kes teknologi pertanian. Kalau kita ada terbukti secara empiricalnya, ada bukti bahawa, ada evidence yang menunjukkan bahawa ada kaedah lain yang lebih baik, maka kita boleh guna kaedah kita. Macam orang kata makanan sunnah. Kan? Apa dia makanan sunnah? Madu, kurma, habbatus sauda. Dia sakit, dia ambil habbatus sauda. Kan? Dia sakit, dia ambil buah kurma. Padahal dia kencing manis. Cantik Tak betul, tak boleh. Kurma, gula dia tinggi. Jadi kalau kita ada diabetes, kita seorang diabetik, kan, ada kencing manis, kita nak makan benda-benda manis, kena bincang dengan doktor. Bukan tak boleh makan, tapi kena bincang. Kalau boleh makan, banyak mana, sebagai contoh. Sebab apa? Sebab ini termasuk dalam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Orang kita dah, orang kita ni dia terlalu sunnah, yang mana sunnah tu bukan sunnah sebenarnya. Bila sakit, kena makan makanan sunnah bila sakit. Sedangkan makanan sunnah yang dia ambil tu tidak betul dari segi medicine. Kan dari segi ilmu perubatan, tak betul. Maka kita tak boleh guna alasan ini ilmu sunnah. Tak boleh. Itu salah. Kan kefahaman yang salah. Baik, tuan-tuan sekalian dah pukul 1.30, 1.35. Jadi saya stop setakat itu. Saya buka peluang kalau ada 1-2 soalan. Kalau tak ada, kita terus tutuplah. Allahu a'lam. Ada muslimin, muslimat? Nak tanya cepat, kata tak? Jumpa lawyer payah, kadang pergi pejabat kena bayar. Jumpa kat sini tak apa, free. Kan? Nak tanya pasal tajuk ni pun boleh, nak tanya pasal tajuk lain pun boleh. Malu. Tiga orang kata, apa soalan macam tu pun tanya. Ada? Tak ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada setakat itu, mudah-mudahan kita mendapat manfaat di sisi
Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.